This call is now being recorded. Okay. Sekejap, kenapa saya punya masih loading? Okay, nampak nah? Nampak tak ni? Nampak, Madam. Okay. Assalamualaikum, good morning sekali lagi. So hari ni kita nak sambung 6.2 equilibrium constant. Okay, minggu lepas kita dah habiskan sampai A, B, C dan D kat sini kan. Sampai dah calculate Kc dan Kp pada equilibrium dan also not in equilibrium. So hari ni saya nak sambung untuk determine degree of dissociation ataupun simbolnya alpha degree of dissociation. Dan kita nak cerita tentang kita nak compare value K against Q lawan K dan juga nak masuk 6.3. Right, so saya teruskan. Last hari tu page kita sampai pada pengiraan amonia kan. Sekejap saya cari. Okay, sampai sini. Okay, hari tu kita dah kira Kc dan Kp, satu pada equilibrium. Okay, satu lagi pada bukan equilibrium. Okay, macam mana kita nak detect bukan equilibrium apabila dia tak bagi maklumat dalam keadaan equilibrium lah. Dia bagi dalam keadaan initial, dia minta benda kita cari dalam equilibrium ataupun dia bagi equilibrium minta cari initial. So sekiranya soalan tu ada, kita kena gunakan I stable. Okay, seterusnya adalah nak masuk determine degree of dissociation. Simbolnya alpha. Okay, degree of dissociation. Okay, apakah dissociation? Dissociation is a molecule broke down into smaller molecules, atom or ion. Dalam arti kata lain, darjah penceraian. Okay, darjah penceraian, dissociation. Okay, fraction or percentage of molecule that dissociate is called degree of dissociation. Darjah penceraian tadilah. Okay. Dia ada, kalau kita katakan di complete dissociation bermaksud dia adalah 100% ataupun 100% dalam bentuk peratus, 1 tu dalam bentuk fraction. Okay, so itu adalah complete dissociation. Biasanya yang complete dissociation ni dia tak akan buat double headed arrow. Complete dissociation dia akan jadi single arrow saja. Okay, kalau dia adalah forward reverse dia adalah incomplete dissociation. So yang kita nak buat ni adalah kategori incomplete dissociation. So kita kena cari berapakah darjah penceraian dia. Okay, ada formula dekat bawah. So formulanya adalah, kita tengok sini. Alpha sama dengan changes over initial. Ini changes kalau dibagi dalam bentuk concentration, changes ada bagi dengan initial. Ataupun pressure concentration, pressure changes bahagi pressure initial. Dia macam ni lah, mungkin awak nampak confuse dekat sini. Alpha sama dengan changes over initial. Macam tu. Okay, changes dengan initial ni bergantung kepada I stable. Changes ni adalah nilai X kan? X ni pula tak semestinya X, dia depend pada Stokio pula. Kalau dia ada 2 kat depan, so dia akan jadi 2X lah. Kalau dia tak ada 2, dia akan jadi X saja. Depends on Stokio. Okay, bukan X saja. Alright, so itu adalah changes. Maksudnya kalau nak cari alpha, dia mesti gunakan I stable. Sebab apa kena guna I stable? Sebab dalam I stable ada changes. Okay, bahagi dengan initial concentration yang dia diberikan. Biasanya dia akan minta lah, let's say alpha of HBr, dia akan bagi tahu molekul apa yang kita nak kena cari. Okay, so itu kalau dia minta degree of dissociation sahaja. Kalau dia minta ada ungkapan percentage dekat depan, okay, bezanya adalah awak tambahkan darab 100 saja. Changes over initial times 100. Okay, ini kalau dalam bentuk percentage tu dia akan ada berapa persen. Ini dalam bentuk fraction, dia tak ada persen lah. Okay, dia akan jadi 0 point something sebab maksimumnya 1 kan. Okay, so itu adalah formula. Next is kita nak tengok macam mana nak gunakan. Okay, kita tengok soalan tutorial number
12. Okay, soalannya adalah if 0.024 moles of N2O4 is allowed to reach equilibrium with NO2 in a 0.32 liter flask at 35 degrees C. So dia bagi equation dan KC dia. Calculate the degree of dissociation of N2O4. So untuk cari degree of dissociation, kita kena gunakan changes over initial. Okay, so untuk cari changes kena buat ice table. Okay, awak buat kejap, awak cuba dulu. Okay, ambil ice table dia, kita buat. Saya tulis kat bawah sini. N2O4 berkadaran sama dengan reversible dengan 2NO2. Okay, bahagi pula ice table, ICE. Okay, kita gunakan ungkapan concentration sebab kita ada nilai mol dan juga liter. So kira dulu concentration bagi N2O4 sama dengan 0.024 bahagi 0.372. So awak akan dapat 0.0645 M. Okay, betul kan? So 0.0645. Ini belakang ni kosong lah. Okay, saya sambung Antara saya menulis. Okay, yang ini adalah negatif X, ini adalah positif 2X. So 0.0645 tolak X. This one is 2X. Okay, kita kena selesaikan nilai X dah ni. Dia tak bagi maklumat kan. Therefore, ungkapan KC, expression dia KC sama dengan produk dia NO2 kuasa 2 concentration bagi dengan concentration of N2O4. KC 4.61 darab 10 negatif 3 sama dengan 2X kuasa 2 bahagi 0.0645 tolak X. Okay, so sila cari nilai X dia. X1 berapa? X2 berapa? Biasanya kalau makan ni. Yes, mana sana? Ada. Biasanya kalau ini nama papa. Papa kena cakap makan nama. Okay, so X1 adalah 8.064 darab 10 negatif 3. The other X is negative 9.217 times 10 of negative 3. So ada dua nilai X. Okay. Okay, kita hanya akan ambil nilai X yang positif, maka yang negatif ni kita tuliskan siap-siap neglected. Tak payah ambil langsung. Okay, so dengan menggantikan nilai, dengan menggunakan nilai X1, kita nak guna yang ini. Okay, soalan dia tadi, patah balik kepada apa yang kita nak cari. Kita tak nak cari concentration of each reactant, each product or reactant kan. Kita nak cari dia punya alpha. So, kita tengok balik. Nilai X ni adalah, okay, kita tengok dekat sini, kita nak cari alpha untuk N2O4 sama dengan, okay, changes untuk alpha untuk N2O4 adalah negatif X, iaitu X saja. So awak cuma gunakan X bahagi initial. Okay, sama dengan X dia adalah 8.064 darab 10 negatif 3. Initial dia awak ambil initial yang atas yang kita kira tadi. 0.0645. Okay, bahagi 0.0645. Okay, kirakan dapat berapa? Okay, siapa dapat? Okay, jawapan.
Alia dapat tak jawapan? Kosong poin 125. Betul. 0.125. Okay. Boleh? Right. Okay nah. Kita dah cari nilai X, so letak pada alpha dapatkan nilai dia. Itu je lah. Okay. So yang ini awak tak perlulah cari sampai kepada penggantian concentration tu. Ikut apa soalan minta. Okay. So itu adalah contoh pengiraan nilai X bagi mencari alpha of dissociation. Okay, next is kita cuba satu lagi soalan. Okay, ini soalan past year. Okay, kita cuba buat. Kita baca dulu soalan dia. Dia nak apa? 2 moles of hydrogen bromide is placed in 4 liter container. At high temperature, it decompose according to the following equation. So dia bagi 2 HBr menghasilkan hydrogen gas dan bromine gas and then they're reversible. At equilibrium, the concentration of bromine is 0.1. Calculate the equilibrium constant, maksudnya nak cari nilai Kc dia and percentage dissociation of HBr. So dekat sini ada dua benda yang awak kena cari. Yang pertama nak cari nilai Kc, yang kedua nak cari percentage alpha. Okey, cuba dulu. Okay, boleh? Kita buat sama-sama. So dia nakkan HBr, nak cari Kc kena buat expression, nak cari percentage dissociation kena cari nilai X. So 2 HBr, H2 dan Br2. Okay, unstable, ICE. So dekat sini concentration dia 2/4. Kita ambil 2 mol. Okay, concentration untuk HBr adalah kita ambil 2 bahagi dengan 4. So awak akan dapat 0.5 molar kan. So dekat sini 0.5 lah. 0.5 belakang ni 0. Okay, dekat sini negatif 2x, positif x, positif x. 0.5 tolak 2x, x dengan x. Okay, selesai unstable. Okay. Then cari Kc. Kc sama dengan concentration H2 darab concentration Br2 bahagi HBr kuasa 2. Okay. Nilai Kc nak cari. Okay, tapi kita ada maklumat lain iaitu kita ada concentration of bromine 0.1. Maksudnya bromine dekat sini adalah 0.1 m. Maksudnya X kita adalah 0.1 lah kan. So kita boleh cari siap-siap, boleh replace siap-siap dalam equation ataupun awak nak buat kat luar. Dikatakan saya buat dekat luar. Br2 sama dengan X sama dengan 0.1. H2 pun samalah kan. X sama dengan, kalau ada concentration kena letak unit lah. Molar HBr adalah 0.5 tolak 2x. So bila kita replace kan dia akan jadi berapa? 0.5 tolak 2 kali 0.1. 0.3 n. Okay. So bila dah dapat boleh replace masuk. Ini X kuasa 2. So kita ambil 0.1 dengan 0.1 bahagi dengan 0.3 kuasa 2. So berapakah nilai Kc?
1, 1, 1. 0.11. Okey. 0.111. Okey, dapatlah nilai KC. Betul? Okey, next. Seterusnya teruskan dengan mencari percentage dissociation of HBr. HBr kita ada 2X depan tu ya. Okay, percentage dissociation of HBr sama dengan changes over initial times 100. Okay, changes dia kena hati-hati. Dekat sini HBr changesnya adalah 2X. Okay, so kena letak 2X lah. 2X iaitu 2 kali 0.1 bahagi 0.5 darab 100. Okay, berapa persen? 40. 40%. That's it. Okay, betul. So, dapatlah dua jawapan tadi. Okay. Okay, yang ini contoh pengiraan bagi percentage dissociation. Sama saja, cuma kita perlu darab dengan 100. Okay, selesai dah? Siapa lagi belakang ni? Okay, dah. Okay, seterusnya kita nak pergi kepada nak compare value Q dengan value K. Predict the direction of net reaction by comparing the value of Q and K. Okay, dia macam ni. Predict direction ni dia ada dua jenis saja, sama ada left ataupun right. Maksudnya jawapan awak dah nak tentukan direction tu left atau right. Okay. So kita ada dua benda yang kita kena compare, cara nak tentukan. Satu adalah Q, dua adalah K. K ni biasanya dia akan bagilah. Okay. Kalau soalan melibatkan comparison antara Q dengan K, nilai Q biasanya dia bagi. Okay. Kalau yang tadi kita nak kira ni sebab kita buat ice table kan, memang kita cari nilai K kadang-kadang. Okay, nilai Q dia akan bagi, so nilai Q yang kita kena calculate. Okay, Q ni apa? Q ni adalah reaction quotient. Reaction quotient. Okay. Okay, macam mana nak buat reaction quotient? Iaitu apa ni? Calculate the substitute nilai initial concentration of the reactant and product into Kc and Kp. Okay. Macam mana kita nak mengira nilai Q? Nilai Q ini dikira sama konsep macam kita kira nilai K. Kalau K, let's say kita nak buat Kc, dia boleh compare macam ni nah. Kalau dia bagi Kp, maksudnya kita kena calculate Qp. Kalau dia bagi Kc, maksudnya kita kena calculate QC. Depend kepada siapa yang dia bagi. Okey, macam mana kita nak kirakan dia? Contoh dekat sini digunakan Kc. Kc adalah product over reactant kan? So QC pun sama. QC pun sama. Dia ambil product over reactant. Cuma bezanya adalah, okay, dengar betul-betul, Kc adalah nilai concentration yang telah pun berada pada equilibrium. Okay, telah mencapai equilibrium baru kita cari nilai Kc. QC ni pula apa? QC ni adalah keadaan pada any initial concentration, pada mana-mana keadaan. Mungkin pengiraan dia sebelum dia mencapai equilibrium, okay, maybe before, maybe at equilibrium or maybe after. Okay, Q ni adalah pada mana-mana keadaan. Okay, nanti kita tengok kat belakang. Okay, so cara dia sama juga, kita ambil product over reactant. Konsep yang sama dengan pengiraan K. Okay, so tengok sini. Comparing Q and K. Kenapa dia tadi macam ni? Okay, so dia apa ni? How do you know if the reaction has reached equilibrium? So kena cari nilai Q lah. If it hasn't, how do you know it is in which direction it is progressing to reach equilibrium? So macam mana kita nak tahu dua soalan di atas? Caranya adalah compare value of Kc dengan Kc.
Okay, kita nak tahu, kita buat satu eksperimen. So kita nak tahu eksperimen tadi telah mencapai equilibrium ataupun belum, ataupun telah melepasi equilibrium. So caranya dengan cari nilai Q. Okay, soalannya adalah how to compare value of Kc and Kp. Okay, dia ada keadaan dia di mana, okay, tengok saya cerita kat sini. Ini adalah analogi ini analogi yang saya cuba nak sampaikan. Okay, katakan saya ada satu skala daripada skala 1 sampai skala 10. Okay, katakanlah tengah-tengah ni 5 lah kan. Dia dah maksudnya separuh-separuh tu 5. Okay, katakanlah nilai K tu sama dengan 5. Maksudnya apabila equilibrium tu dah tercapai, nilai K tu adalah 5. So apabila kita kira nilai Q tu sama dengan nilai K. Kira nilai Q sama dengan nilai K, maksudnya sistem tu berada pada equilibrium. Okay, sekiranya di depan sini adalah apa yang berlaku depan sini, reaction baru nak start. Okay, apabila reaction baru nak mula, maksudnya dia akan lebih banyak reaktan kan. Reaktan akan lebih banyak berbanding produk sebab dia baru nak start. Apabila dia telah melepasi equilibrium, so jangkaan kita akan lebih banyak produk lah berbanding reaktan sebab dia dah overdo. Okay, so dia ada perbandingan dekat sini. Kalau dia sama, nilai Q yang dengan kita kira sama dengan nilai K, dia adalah in equilibrium. Okay. Tetapi kalau nilai Q yang kita kira kurang daripada nilai K, bermaksud sistem tu not in equilibrium. Okay, sistem not in equilibrium. Contohnya, contohnya awak kira nilai Q, awak dapat 2, awak dapat 3, awak dapat 4. So katakanlah awak dapat Q sama dengan 2, K sama dengan 5. So didapati Q kurang daripada K. Kalau Q kurang daripada K, bermaksud sistem tu masih lagi berada dalam keadaan reaktannya lebih tinggi sebab dia baru nak start. So the system is not in equilibrium. So apa dia akan buat untuk dia mencapai equilibrium? Dia akan shift to the, ayat dia kat belakang ni. Shift to the right. Equilibrium will, kenapa dia jadi macam ni pula dah? Sekejap. Saya nak bagi ayat dia yang sedap sikit. The system not in equilibrium. Okay. Ayat dia nak. It has more reactant than product. Okay, sebab sistem Q lebih kecil. Thus, the reaction shift to the right to achieve equilibrium. Okay, so kenapa saya katakan dia shift to the right? Sebab sekarang ni sistem tadi tu lebih banyak reaktan. So kalau lebih banyak reaktan, dia akan bergerak untuk menghasilkan lebih banyak produk lah. Kan A kepada B, kalau sebelah sini lebih tinggi, dia akan shift to the right untuk encounter balik dia punya problem. Okay, next pula, sekiranya Q adalah besar daripada K. Q besar daripada K. Contoh kat sini 6, 7, 8, 9. Katakanlah Q sama dengan 8, K kita adalah 5. So Q besar daripada K. Kalau Q besar daripada K, bermaksud sistem not in equilibrium. Okay, bila dia equilibrium, kalau Q sama dengan 5, K sama dengan 5. Baru dia ada equilibrium. So didapati not in equilibrium. Siapa yang lebih? It has more product than reactant. Okay, so macam mana dia nak encounter balik dia punya lebihan di sebelah kanan, dia akan shift to the left untuk kurangkan balik. Thus, the reaction shift to the left to achieve equilibrium. Okay, dia shift to the left sebab dia dah berlebihan sebelah kanan, dia counter balik kepada left. Okay, dapat? So ini yang awak nak kena tahu, iaitu di mana dia bergerak, direction mana, left ataupun right. Okay.
So dekat sini saya dah bagi satu jadual sama macam saya tulis tadi. Okay, Q besar, Q kecil dengan Q besar. Okay, kalau Q kecil maksudnya reaktor lagi besar. So dia kena pergi ke sebelah kanan untuk menghasilkan lebih banyak produk supaya dia boleh mencapai equilibrium. Yang ini dia reaktor telah pun equilibrium, yang ini dia mempunyai lebih banyak produk, so dia shift to the left untuk menghasilkan equilibrium yang baru. Okay, maybe ayat ni agak panjang, so awak ambil yang ayat saya bagi ni. Okay, ambil yang ni saja. Yang penting adalah awak tahu pergerakan dia saja sebab you have to explain kan. Bagi tahu pergerakan. Okay, kita cuba soalan. Okay, baca soalan dan cuba dulu. Okay, at 448, the KC, kita bagi KC, the KC for the reaction is this one. KC dia 51. Predict how the reaction will proceed to reach equilibrium. Okay, kemudian dia bagi starting concentration bagi setiap satu adalah macam ni. So apabila dia minta predict how the reaction will proceed, maksudnya dia nak tengok sistem tu lah sama ada sistem tu telah equilibrium ataupun belum. Kalau belum, dia nak bergerak ke kiri atau ke kanan. Okay, ataupun dia telah mencapai equilibrium. So maksudnya kena cari nilai Q sama dengan berapa dan kita dah ada nilai KC. So kalau dia dah bagi KC, maksudnya kena cari QC. Okay, cari QC. Nak cari QC sama nah proses dia. Saya salin equation dulu. Okay. QC sama dengan produk HI kuasa 2 bahagi reaktan H2 dengan I2. Okay. Kemudian terus masuk gantian nilai. HI adalah mana dia? Dia bagi concentration dia dah. Okay, cari sat berapa HI? Nilai QC dia. Berapa HI dia? Dah ada kat atas ni. Mana dia tak nampak? This one kan? 1.0 darab 10 negatif 2 kuasa 2 bahagi H2 5 kali 10 negatif 3 dengan I2 1.5 kali 10 negatif 2. Okey, kirakan berapa nilai QC. Lepas tu kita compare QC versus KC. KC 5.1. Okay, QC berapa? Auni, berapa QC? Saya dapat 1.33. Okay, thank you. 1.33. So kita compare lah 1.33 compare dengan 51 bermaksud QC kita lebih rendah berbanding KC. So tadi saya kata kalau QC lebih rendah berbanding KC, maksudnya sistem tu baru nak start kan, dia masih lagi dalam keadaan reaktannya lebih banyak. So soalannya adalah, is the system at equilibrium? Jawapannya yes or no? No lah kan? The system not in equilibrium sebab dia punya Q tu tak sama dengan K dia. So the system is not equilibrium. So siapa lebih tinggi? It has more reactant than product. Okay. Kalau dia lebih banyak reactant, macam mana dia nak achieve equilibrium? The system ataupun the reaction will shift to the mana? Mana? Isikan kat sini.
Right. Shift to the right. Okay, sebab dia banyak return, dia shift to the right lah in order to achieve ni equilibrium. In order to achieve new equilibrium. Okay, selesai. Okay, next question. Number 13. Okay, cuba 13, 14. Okay, yang ini dia bagi dalam bentuk mol. The equilibrium constant Kc, okay, dia dah bagi. Reaction nak sama macam tadi, sama ke? Sama. Dia bagi mol banyak ni, bagi setiap satu dalam bekas 2 liter. So cari concentration. Is the system at equilibrium? So maksudnya equilibrium atau tidak kena tentukan melalui nilai QC sebab dia bagi KC. Okay, tentukan sekarang di equilibrium ataupun tidak. Okay, 04. Kalau saya salah masuk data, bagi tahu nah. Okay, berapa nilai QC? Shazril, berapa nilai QC? Ada ke Shazril? Nampak ada nama kat sini? Shazril? $5.33 madam. Okay, betul. 5.33. So, kalau QC compare dengan KC, QC 5.33, yang ini 4.18 darab 10 negatif 3. Bermaksud QC lebih besar daripada KC. So, equilibrium ataupun tidak? Shazril? Shazril lagi lah. Aina Madiah pula lah. Aina Madiah. Equilibrium ataupun tidak dan dia perlu bergerak ke mana? Aina Madiah, silakan cepat sikit. Mana Aina ni? Tadi saya replace dengan Kyujun. Kyujun, what's the answer? Sorry madam, saya lag. Alright, okay. Dapat tak? Nanti. Line tak okay ya. Okay, tak apa. Kyujun off mic dulu. Mic yang tak okay, tak apalah. Okay, so jawapannya adalah the system not in equilibrium. Not in equilibrium, dia ada more product. Okay, so kalau dia ada more product, dia akan shift to left. Okay, selesai. Okay, dapat nak? Okay, soalan nombor 14 pun sama. Okay, yang ini saya nak awak cuba sendiri. Soalan nombor 14, saya bagi jawapan saja. Soalannya adalah, cuma kali ni dia bagi KP. So dia suruh cari KP
in direction the partial pressure. Okay, dia bagi partial pressure bagi setiap satu as given. Okay, so soalan ni adalah calculate QP. So QP yang awak dapat nanti, okay, QP saya bagi jawapan, QP adalah 24.79 nilai QP dia. So kalau 24.79 bermaksud QP dia kurang daripada KP. Sebab ini 10/4. So kalau dikurang daripada KP, dia akan shift to the right lah sebab return lebih banyak. Shift to the right. Okay, so soalan berikutnya adalah determine whether more CH3Cl or CH4 is formed. Okay, yang ini saya nak ceritakan. Okay, kalau sistem tadi bergerak ke sebelah kanan, right? Okay, kedudukan dia CH3Cl ni berada di sebelah kanan. Okay, CH4 berada di sebelah kiri. So kalau pergerakan equilibrium menghala ke sebelah kanan, bermaksud dia akan menghasilkan lebih banyak CH3Cl. So jawapan dia more CH3Cl form. Okay, maksudnya dia bergerak kepada menghasilkan lebih banyak produk sebab reaktan dia dah tinggi. Okay, ini kalau dia minta awak dah pandai kira nilai QP semua, dia minta siapa yang akan terhasil banyak. So kita tengok macam tu lah, siapa elemen yang ada dalam tu. Okay, alright. So selesai selesai bagi 6.2, iaitu kita dah kira degree of dissociation dan saya dah ajar macam mana awak compare nilai Q dan nilai K. Okay, dah 6? Boleh ada apa-apa nak tanya sebelum saya masuk 6.3? Apa nak tanya? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita terus pergi kepada 6.3. Okay, 6.3. Okay, so saya teruskan. Okay, morning. 6.3 adalah Le Chatelier Principle, tajuk dia. Le Chatelier salah ejaan dekat sini, betulkanlah principle. Le Chatelier Principle. Sini. Okay, dalam Le Chatelier Principle ni, okay, kalau awak tengok, dia punya kisah dia adalah C1 dengan C2 saja. Okay. Ada satu saja C4 kat sini. Okay. So dia nak buat apa? Yang pertama adalah kita nak state what is Le Chatelier. Yang kedua kita nak apply Le Chatelier Principle dan explain the effect of following factors on a system at equilibrium. Okay, so ada beberapa factors dekat sini. Kita tengok slide seterusnya. Okay, first of all, what is Le Chatelier Principle? Okay. So Le Chatelier Principle kata, when a chemical system is disturbed, it will reattain equilibrium by undergoing a net reaction that reduces the effects of the disturbance. Okay, maksudnya, apabila sesuatu sistem yang telah pun stable, okay, sistem yang stable diganggu, so dia akan reattain equilibrium, maksudnya dia akan mengubah semula equilibrium tu untuk mengurangkan kesan gangguan tadi. Okay, ini adalah analogi lah. Okay, katakanlah dekat sini ada dua orang duduk. Okay, dua orang seesaw ni kan kiri kanan, so dia equilibrium, dia straight lah. Kan? Okay. Tiba-tiba orang sebelah kanan ni dia tambah pemberat. So bila dia tambah pemberat, dia dah jadi tak equilibrium. Okay, so macam mana dia nak equilibriumkan semula? Dia, maksudnya orang sebelah sini perlu ambil satu pemberat supaya dia equilibrium balik. Okay. Right. So maksudnya dekat sini apabila satu sistem diganggu, sistem tu sendiri akan adjust kepada equilibrium yang baru supaya dia boleh mencapai new equilibrium. Okay, that is Le Chatelier. Okay, next is kita nak tengok disturbance. Common disturbance. Okey, yang dikatakan gangguan pada sistem tadi ada 5 jenis.
Okay. 5 jenis disturbance iaitu concentration, pressure and volume. Pressure dan volume ni kita tak pisahkan. Kita tak asingkan one pressure, two volume, tak. Kita sekalikan because the effect dia sama. Number 3, addition of inert gas. Addition of inert gas berlaku pada dua keadaan iaitu at constant pressure and constant volume. Seterusnya disturbance dari segi temperature dan disturbance dari segi catalyst. So kena hafal lah ada 5 jenis disturbance. Okay, kalau kita precisekan kepada inert dia nampak jadi 6 disturbance. Okay, so saya akan bincangkan setiap satu disturbance. Okay. Cara untuk kita baca disturbance, ini kalau kita nak buat explanation lah. Okay, kalau kita nak buat explanation, dia ada 1, 2, 3, 4 sentence diperlukan. Okay, sentence yang pertama adalah apa gangguan pada disturbance. Dia akan start dengan when the. Okay. Yang kedua, selepas gangguan, apa sistem akan cuba buat. So, sistem akan will re-establish. Itu ayat dia. Sistem akan mengatasi dengan. Okay. Ayat ketiga, start of reaction shift to. Okay, direction akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Sama ada left atau right. Ada dua pilihan saja. Dia akan move to left ataupun right. Okay, so sebenarnya Le Chatelier ni kita nak tengok pergerakan equilibrium left or right saja. Okay, kalau kita tengok Q tadi kita tak tengok apa disturbance yang mengganggu. Kita cuma ada maklumat dan kita nak tengok sistem tu equilibrium ataupun tidak. Untuk Le Chatelier, dia bincangkan benda-benda yang mengganggu sistem tadi. Okay. So next is the last explanation. What happened to the amount of product and reactant? Okay, apabila dia bergerak kepada left or right, so there's the amount of siapa yang akan increase, siapa yang akan decrease. Okay, boleh ikut tak setakat ni? Saya agak laju ni, awak boleh ikut tak? Ada respon pun ni? Boleh, madam. Boleh? Okay, boleh nak? If anything, tanya tau. Okay, nak pergi mana ni? Okay, nak tengok disturbance yang pertama. The first disturbance. Okay, disturbance yang pertama adalah perubahan dari segi concentration. Kita ganggu concentration. Okay, katakanlah kita ada concentration pula, dia ada dua bahagian iaitu kita ada A tambah B menghasilkan C tambah D. So concentration ni dia ada concentration reactant dan juga concentration product. Dan reactant pun ada dua jenis, dia depends kepada equation dia kan. So yang ini katakan saya nak bincang disturbance of reactant dulu. Reactant pun ada dua, sama ada PCl3 atau chlorine tu. Mana-mana satu yang dia nak ganggu, dia akan ganggulah. Okay. So katakanlah satu sistem telah pun equilibrium. Sistemnya telah pun equilibrium. So dia dah ada nilai K dan sebagainya. Tiba-tiba, okay, selepas dia dah buat tindak balas, dah stable semua, tiba-tiba kita tambahkan sedikit klorin kepada dia. Kita tambahkan sedikit klorin dekat sini. Okay, so apabila kita tambahkan klorin, bermaksud kawasan reaktan akan menjadi lebih tinggi kan? Okay, so macam mana sistem akan cuba atasi? Sistem according to Le Chatelier, dia kata apabila satu gangguan diberikan, sistem tu akan reducekan semula. So kalau sebelah sini lebih tinggi, dia akan shift to the right lah. Kenapa dia shift to the right? Sebab dia nak encounter balik pertambahan pada sebelah reactant. Okay, so dari segi ayat, kita kena tulis when concentration of Cl2 is increased. Okay, ayat yang pertama ni melambangkan gangguan dia. Okay, ayat yang kedua adalah apa sistem akan cuba buat. The system will re-establish to, okay, dia buat apa? Consume the addition of, sekejap saya nak guna warna lain. Consume the addition of additional chlorine. Dia akan kurangkan klorin yang ada dalam sistem. So kalau macam mana dia nak kurangkan, the equilibrium will shift to the right. Kenapa dia perlu pergi ke right? Sebab sebelah reactant tadi dah tinggi. So dia kena bergerak kepada arah yang mengurangkan klorin tadi. Shift to the right. Okay, to achieve new equilibrium. So apabila dia bergerak kepada sebelah kanan, apa yang berlaku?
Okey, sebelah kanan ni dia ada PCl5, sebelah kiri dia ada PCl3. Okey, jadi maksudnya pergerakan ke belah kanan menghasilkan PCl3 yang lebih tinggi dan dia mengurangkan PCl5 lebih tinggi, PCl3 akan menjadi lebih rendah. Okey. So kesimpulannya yang penting adalah awak kena tahu pergerakan dia ke mana. Saya nak highlight yang ini. Pergerakan left atau right tu yang awak kena faham. Okay, nampak mudah je kan? Tambah sebelah reaktan mestilah akan pergi ke sebelah produk. So right lah jawapan dia. Okay, yang ini pun sama. Tapi kali ni saya ganggu sebelah reaktan, masih lagi reaktan, cuma kita ganggu PCl3. Di mana kita remove PCl3 from system. Kurangkan. Okay, apabila kita kurangkan PCl3 bermaksud sistem di sebelah kiri terganggu. Jadi macam mana dia nak encounter balik perubahan kekurangan sebelah kiri, dia akan shift to the left. Maksudnya sebelah produk tadi akan cepat-cepat encounter pengurangan PCl3 yang berlaku sebelah reaktan. Remove tu bermaksud in other words adalah kita decreasekan lah. Okay, remove tu bermaksud decrease. Okay, so dekat sini when PCl3 is removed, the system will establish to produce more PCl3, dia akan lawan, shift to the left. Okay, so bila shift to the left, PCl3 yang akan bertambah, klorin pun bertambah, while PCl5 akan berkurang. Okay, right. Next, kali ni kita disturb produk. Okay, produk adalah NH3. Okay. Disturbance yang dilakukan adalah kita tambahkan NH3. So bila sebelah kanan bertambah bermaksud dia akan encounter balik dengan bergerak kepada sebelah kiri. Kenapa pergi kiri? Sebab nak encounterkan gangguan yang terhasil tadi. Okay, ini ayat boleh baca lah. Ammonia is added, established to consume the addition, shift to the left, so as a result nitrogen and hydrogen will increase. Okay, nah? Okay, dan gangguan sistem ni it depends. Katakan ini saya bagi added, kalau saya bagi remove maksudnya dia akan bergerak sebelah kanan lah. Nah? Okay, so ada exercise, nanti kita buat exercise ni. Tak nak buat tak? Tak nak lagi lah, kita dululah nah. Okay, seterusnya adalah changes in pressure and volume. Boleh ikut lagi ke ni? Yang tu maksudnya setuju kan? Ya, ya. Tadi slight disturbance of product tu, kenapa N2 and H2 increase macam tu? Yang ni N2 dengan ni increase Kenapa? Ya. Yes. Okay, sebab dia bergerak ke sebelah kiri. Okay, bergerak ke sebelah kiri. Sekarang ni amonia ni ditambahkan. Bila amonia ditambahkan, maksudnya dia ada banyak. Bila dia banyak, dia akan encounter balik sistem untuk equilibrium, dia bergerak ke sebelah kiri. Okay, apabila bergerak ke sebelah kiri, bermaksudnya dia menghasilkan lebih banyak hidrogen dan juga nitrogen. That's why dia kata amount of nitrogen and hydrogen increase. Boleh? Okay, kita tengok kalau dia bergerak ke kanan, bermaksud sebelah sini yang akan increase. Yang akan increase dia punya reaction atau apa-apalah akan increase. Kalau dia bergerak ke sebelah kiri, sebelah sini yang akan increase, sebelah sini yang akan increase dari segi after equilibrium. Ini saya tak faham before pula. After equilibrium. Okay. Okay, seterusnya kita nak pergi kepada pressure and volume. Okay, yang ini kena dengar betul-betul. Okay, sebab dia ada beberapa konsep dekat sini. Okay, pressure volume. Okay, dengar dah. Pressure volume ni dia macam ni. Apabila molekul dalam satu bekas, okay, ini konsep pressure lah. Okay, kita ada molekul dalam satu bekas. Katakanlah, macam mana saya nak buat? Okay, katakanlah A menghasilkan B dengan C. Bermaksud A ni molekul yang besar, dia boleh mengurai kepada B dengan C. Okay, katakan dalam ni dia ada molekul A, ada 3 molekul A. Okay.
3 molekul bermaksud bilangan mol yang kecil akan menghasilkan pressure yang rendah. Sebab apa mol kecil pressure rendah? Sebab bila bilangan molekul tu kecil, dia akan berlanggar kan? Dia akan berlanggar. Di macam mana pressure terhasil? Pressure terhasil apabila molekul-molekul berlanggar sesama sendiri dan juga dengan dinding bekas. Kalau bilangan molekul dia sikit, maksudnya pressure yang terhasil pun akan berkurang. Okey? Sebaliknya, kalau bilangan mol dia tinggi, pressure yang terhasil akan lebih tinggi. Okey? Faham yang tu dulu? Okey. So, sekiranya apabila satu sistem diganggu, contoh gangguan, when pressure is lower, volume is increased. Dia akan sebut sekali. Pertama, apabila gangguannya adalah pressure ditinggikan, automatically volume akan menjadi rendah. Sebab bila kita tekan omboh ke bawah, maksudnya kita tinggikan pressure, at the same time kita kurangkan volume kan. Dia akan bawa sekali. Apa yang sistem akan cuba buat? Sistem akan lawan gangguan. Kalau tadi saya sebut pressure lower, volume increase, sistem akan increasekan pressure dengan lowerkan volume. Tengok ini adalah gangguan. Second adalah sistem re-establish by, dia akan rendahkan balik pressure dengan tinggikan volume. Dia akan lawan. Tetapi macam mana dia nak menghasilkan pressure yang rendah? Dengan cara dia kena form less mole. By forming less mole. By forming less mole ni maksudnya, katakan saya ada equation A menghasilkan, tadi saya buat dah, B tambah C kan. Sebelah sini bilangan dia 1 mol. Sebelah sini bilangan dia 2 mol. Kalau saya nak mengurangkan bilangan mol, saya kena bergerak kepada sebelah kurang mol. Iaitu bagi case question ini adalah bergerak kepada sebelah kiri. Faham tak? So dia akan bergerak kepada keadaan yang mengurangkan bilangan mol. Bermaksud katakan dalam bekas tadi, katakan ABC ni, dia jadi 3 mol sekarang, dia jadi 6 mol sekarang ni. Kalau A mengurai kepada BC, dia jadi 6. So macam mana kita nak kurangkan pressure? A dengan B ni akan combine. B dengan C tu akan combine, dia akan nampak 3 mol saja. So 3 mol akan menyebabkan pelanggaran tu berkurang, pressure merendah. Tapi kalau dia nak menghasilkan mol yang banyak, dia akan mengurai. Dia akan putuskan dia ni. Dia akan putuskan jadi 6 balik. So molekul yang banyak menggalakkan pelanggaran, pressure akan menjadi tinggi. Itu maksud kenapa dia gerak mol kiri, mol kanan tu. So seterusnya adalah system were established by forming less mole. So forming less mole kena tengok pada equation. Refers to equation. Equation given. Bagi case di atas, dia akan shift to the equilibrium. Shift to the, bagi soalan di atas, shift to the left. So, sebelah sini pula. When pressure increase, volume decrease. The system were established by lawan, lowering the pressure, increasing the volume by forming less moles of the reactive species. So equilibrium will shift to the side of lesser moles. Maksud dia samalah. Sekiranya gangguan dia adalah pressure decrease, so volume akan increase. So apa sistem akan cuba buat? Sistem akan lawan dengan cara tinggikan kembali pressure dengan cara mengurangkan volume. How to tinggikan pressure? By forming more moles. Tengok pada equation, more moles adalah sebelah kanan. So dia akan shift to the right. Kita cuba soalan. Soalan yang pertama. Dia pun dah ada jawapan dia.
Okay. So saya ada sebelah sini, kita kira total terus, 2 mol. Sebelah sini 1 mol. Okay. Sekarang ni gangguan yang saya nak bagi adalah pressure increase. Pressure increase. Okay. So katakan tak nak tengok volume. Pressure increase, jadi sistem akan kurangkan pressure dengan cara bergerak pada rendahkan pressure, forming less mole. Okay, less mole bagi soalan ini dia perlu bergerak pada sebelah kanan. Right. Okay, boleh tak tu? Boleh tak? Okay. Kadang-kadang soalan tak bagi pressure, dia bagi volume. Dia maksudnya dia tukarkan. Gangguan dia adalah volume decrease. So automatically awak kena tengok pressure juga. Macam ni kan, dia highlightkan di depan volume decrease. So awak kena masukkan pressure increase, kena faham pressure. Kita tengok dari sudut pressure, volume adalah lawan dia. Okay. So sekiranya volume increase, gangguan dia. So awak komakan volume increase, maksudnya pressure mesti decrease. So ini gangguan dia. So sistem nak buat apa ni? Sistem kena tinggikan balik. Macam mana nak tinggikan? So dia kena form more moles. Okay, dekat mana kawasan banyak mole? Oh, sebelah kiri banyak mole. So they shift to the left. Okay. Boleh ya? Okay, next. Ni pun samalah tadi. Okay, so kita nak buat, okay, kita cubalah soalan ni, exercise 2 ni. Okay, awak buat sat, saya bagi masa. Ni pergerakan mol-mol dia. So dia nak apa ni? Increasing the pressure, decreasing volume, the system at constant temperature. Okay, so kita ada A, B, C, D. Gangguan yang diberi pada semuanya adalah pressure increase, volume decrease. Okay, pressure increase, volume decrease. Okay, ini gangguan dia. So sistem akan rendahkan balik dengan cara rendahkan balik, maksudnya kena forming less mole. Okay. Less mole bagi soalan yang pertama, dia akan bergerak kiri atau kanan? Kiri kanan. Solid tak kira. So sini 3, sini 2. So less mole dia pergi kanan. Okay. Sebelah sini 1, sini 2. So less mole dia pergi kiri. Tengok kawasan less mole tu di mana. Sini 2, sini 2. Sini 2, sini 2. Ini dia tak pergi ini dia tak pergi mana lah, dia stay. Okay, dia no change sebab mole dia sama. Yang ini 2, sini 2 pun no change sebab dia tidak bergerak ke mana-mana. Dia tak perlu bergerak lah sebab dia dua tu adalah sama. Okay, ini soalan tak sesuai lah pula. Okay, next adalah changes in addition of inert gas. Okay, seterusnya adalah effects of addition of an inert gas to equilibrium system. Okay, ada dua jenis iaitu at constant pressure and at constant volume. Awak dah penat ke? Panjang lagi ni, constant pressure volume ni. Okay. Boleh ikut lagi tak ni? Kena rehat kejap. Ada tak orang ni? Ada madam. Nak rehat sekejap ke atau nak sambung? Rehat sekejap. Okey, kita rehat 5 minit. Sebab yang belakang ni takut awak lagi penat nak faham. Okey, 5 minit Madam, Nak tutup ya?
Madam nak tanya exercise 2D dia bukan move to left ke madam? Oh, sebelah sini 3. Ya, left. Ya. Okay. Thank you. Kira total more, betul? Yang ni awak boleh buat lah ni sambil-sambil ni. D yang penting sebab awak sekarang ni dah objektif kan. Awak kena tahu left right je lah kot. Kan? Dia tak banyak lah. Maybe dia tak suruh explain dah kan. Kita tak tahu nak apa tu, nak lihat macam mana. Sebab awak kan first batch yang nak buat objektif kan. Saya pun tak boleh nak jangka. Kita lihat kejap
Okay, jom kita sambung. Nak habiskan sampai habis ni. Okay, masuk dah semua kot no? Tak apa, nanti tengok balik lah. Okay, kita nak sembang apa ni? Nak sembang addition of inert gas. Okay. Okay, disturbance yang ketiga adalah addition of inert gas pada dua keadaan, constant pressure dan constant volume. Okay, yang pertama kita tengok pada constant pressure. Okay, saya akan buat dia punya analogi. Okay, so awak dengar betul-betul ya. Nak bagi awak faham keadaan dia. Okay, ada kat ni semua orang tolong respon seorang. Ada madam. Ada, madam. Okay, kita cakap seorang. Okay, thank you. Okay, sekarang ni example saya nak gunakan analogi. Inert gas ni adalah gas yang tidak react to each other nah. Okay, katakan saya ada satu tangki bekas, okay, di mana saya masukkan gas A, gas B dan gas C. Inert gas A, B, C. Okay. So, kalau yang pernah kita belajar sebelum ni, untuk cari P total dia adalah pressure A tambah pressure B tambah pressure C. Okay. Katakanlah bacaan bagi setiap compound ni tak banyak sangat lah pula. Bolehlah saatnya saya nak tukarlah A, B saja. Nanti banyak nak tulis. Okey, A dengan B. Katakanlah apabila kita jumlahkan pressure ini, nilai dia adalah, katakanlah ini 6 tambah 4, so P totalnya adalah 10. Contohlah, 10. Okey, jadi sekarang ni dia dah dalam keadaan stable. Tiba-tiba kita nak buat gangguan. Okey, kita nak start buat gangguan ni. Okey, disturbance yang kita lakukan adalah kita tambahkan inert gas, iaitu tambahkan C. Kita tambahkan gas baru, tambahkan C. Okey. Dan apabila kita tambahkan C, pada masa yang sama kita nak buat dalam keadaan constant pressure. Maksudnya pressure ni kita lock lah, kita constantkan. Kita dah kunci dia. Okey, maksudnya 10 masih kena kekal 10, dia tak boleh ubah. Kita dah lock. Okay. Jadi apabila kita dah buat yang baru, dia akan jadi PA tambah PB tambah PC. Okay, kita kena tambahkanlah pressure yang baru tu. Okay, apabila kita tambahkan PC, dalam keadaan pressure ini kita tak boleh ubah apa-apa, apa akan berlaku kepada PA dan PB? Apa akan berlaku pada PA dan PB? Agak-agak. Decrease madam. Yes. Okay, apa yang berlaku adalah PA dengan PB ni terpaksa berkurang. Okay, PA dengan PB akan berkurang. Okay, kenapa dia berkurang? Sebab dia kena encounter balik keadaan sistem. Maybe dia akan jadi, mungkinlah saya anggar-anggar contoh debat 3, 4. Maybe dia dah kurangkan kepada 3 dengan 3 supaya total tadi masih lagi kekal 10. Okay, maka apa yang berlaku kepada pressure gas asal adalah dia perlu berkurang. Jadi gangguannya adalah adding contohnya inert gas at constant P will decrease the partial pressure of reacting gases. Okay, jadi apa gangguan dia? Dia tambah inert gas menyebabkan decrease partial pressure. Okay, jadi kalau dia decreasekan pressure, ayat dia adalah decrease pressure. So back to decreasing pressure balik. Okay, macam mana sistem akan cuba buat? Kalau dia decreasekan pressure, sistem akan encounter balik, establish dengan cara, lawanlah, dia akan tinggikan balik pressure dengan cara kurangkan volume by forming, kecil tulisan, by forming more moles. Okay, sebab kalau lawan kepada decrease pressure adalah increase pressure dengan cara bergerak kepada more moles. So sistem akan shift kepada kawasan yang lebih banyak mole. Shift to side more moles.
Okay, sama juga konsep macam gas tadi, kita tengok equation dia nak kena gerak kiri atau ke kanan. Kesimpulan yang awak boleh buat adalah tambahkan inert gas pada constant P menyebabkan pressure berkurang. Okay, pressure berkurang, jadi sistem akan tinggikan balik dengan cara gerak kepada more mole. So awak tengok equation. Okay, sekiranya keadaan yang sama, saya ada bekas A dengan B. So P total adalah PA tambah PB. Sekarang kita nak tambahkan inert gas dalam keadaan constant volume. Okay, so ini asal. Katakanlah ini 10, so maksudnya 6 tambah dengan 4. Okay. Tiba-tiba gangguan saya adalah saya tambahkan C. Tetapi penambahan ini saya lakukan pada constant volume. Okay. Maka P total saya adalah masih lagi PA tambah PB, cuma kita kena adakan PC. Okay. Jadi disebabkan saya buat pada constant volume, P total ini saya tak lock. Jadi katakanlah ini 4, ini 6, ini 4, katakanlah yang ini 3. Jadi PT boleh berubah menjadi 13. Okey. Maksudnya kita tak ganggu pressure kan? Okay, pressure total tak berubah. Apabila pressure total ni boleh berubah, jadi PA dengan PB yang asal itu tidak mengalami perubahan. Okey. Penambahan PC pada sistem boleh mengubah P total, cuma dia tak boleh ubah volume. Apabila dia tidak mengganggu PA dan PB yang asal, tidak ada perubahan di sini, bermaksud no change. Jawapan dia no change in equilibrium, tidak ada perubahan. So, saya tulis kat sini, no change in equilibrium because adding inert gas at constant V, okay, does not change the partial pressure of reacting gases. Okay, bila dia tak ganggu yang asal, so dia tak mengubah equilibrium lah. Okay, so jawapan dia, sekiranya adding inert at constant volume, jawapan dia no change in equilibrium. Maksudnya dia tidak ada pergerakan kiri ataupun ke kanan. Okay, kesimpulan yang awak boleh buat, perubahan hanya berlaku pada inert gas constant pressure sahaja. Inert gas constant volume, no change. Okey, kita tengok soalan. Alhamdulillah. Okey. Katakan saya ada satu equation, sebelah sini adalah 2 mol, sebelah sini 1 mol. Okey. Tiba-tiba kita tambahkan inert gas. So kita baca ayat dia. Inert gas is added at constant pressure. It will cause the partial pressure of reacting species to decrease because the volume of the container is increased. Okay, so awak ambil kat sini je. Inert gas tambah, partial pressure of the reacting species akan decrease. Saya dah cerita tadi. So macam mana sistem akan cuba atasi? The system will establish by increasing the pressure by forming more moles of reacting species. Okay, dia kena gerakkan pada bahagian yang more moles. More moles bagi soalan di atas adalah sebelah kiri. Jadi dia bergerak kepada sebelah kiri. The equilibrium will shift to the left which has more moles. So pergerakan ke kiri menyebabkan PCl5 akan decrease while the other two akan increase. Okay. Lagi sekali pergerakan more moles bergantung kepada equation yang diberi. Okay. So yang ini pula, ini contoh lain lah. Sebelah sini 2, sebelah sini 3. Tambahkan inert gas. Inert gas added at constant pressure, again it will cause the partial pressure of reacting species to decrease. The system will establish by increasing the pressure by forming more moles. In this equation, more moles are shifting to the right. More moles sebelah sini. Okay,
So by shifting it to the right, it increase the amount of hydrogen and oxygen while water will be decreased. Okay, next. Inert gas is added at constant volume. It does not change the partial pressure of the reactant species involved. Yang tadilah bila kita tambahkan constant volume, partial pressure yang atas tidak mengalami perubahan. Therefore, no change in equilibrium position. Okay, boleh ya? Okay, selesai tentang inert gas. Okay, soalan ni kita buat kemudian. Kita terus pergi kepada temperature. Changes yang keempat. Sebelum tu, kalau kita ikut dalam kita punya LO, inert gas ni yang masuk kategori C4 kan? Kategori C4. Yang lain-lain tu adalah C2. Okay, next is temperature. Okay, changes in temperature. Okay, temperature ni dia bergantung kepada sistem dia. Sistem tu sama ada, sistem heat dia sama ada endothermic. Dia ada dua kan? Endothermic dan juga exothermic. Okay. Okay. Pergerakan kiri kanan bergantung kepada sistem endo ataupun sistem exo. Dan satu perkara yang awak kena tahu adalah hanya temperature yang alter nilai K. Okay, nilai K tadi equilibrium constant hanya terganggu dengan temperature. Kita ada banyak disturbance, concentration, pressure, volume, inert gas semua tu tidak mengubah nilai K. Tetapi temperature mengubah nilai K. Okay, dia ada kaitan dengan equation. So yang ni awak ambil maklum dulu. Okay, dah. Alright, so kita nak cerita dekat sini perubahan dari segi temperature. Okay, tengok sini. Alright, so equation yang pertama, PCl3 tambah Cl2 menghasilkan PCl5 dan saya letak heat sebelah kanan. Yang ini saya letak heat sebelah kiri. Okay, heat sebelah kanan ni menunjukkan sistem adalah exothermic. Sistem adalah exothermic. Okay, exo sebab haba di sebelah kanan membebaskan haba. Okay, heat dekat sini, soalan tak bagi tau. Soalan cuma bagi negatif dengan positif ni saja. Okay, so apa yang saya cuba nak bagi tahu adalah pertama kita kena bagi tahu dulu sistem ni adalah endo atau exo. Kejap Okay, sorry ada gangguan. Okay, sistem. Sorry, kena letak ayat di sini. The system is exothermic. Okay, so kalau exothermic, haba akan berada di sebelah sini. Okay. Katakanlah gangguan dia when temperature decrease. Okay, temperature decrease, ini adalah tips nah. Apabila temperature decrease, kita tengok kedudukan heat. Kalau heat tu dia berada di sebelah kiri, bermaksud heat sebelah sini yang kita rendahkan. Ini tips. Kita rendah sebelah sini, bermaksud sistem akan encounter balik bergerak kepada sebelah yang dia kurang tu. So dia akan bergerak kepada shift to right. Okay, kalau dia rendahkan dia bergerak kepada right. Okay. Kalau gangguan dia adalah when temperature increase. So sebelah sini yang kita letak heat dia increase. Okay, kalau heat sebelah sini increase, cara dia nak encounter dia akan bergerak kepada sebelah kiri. So dia punya pergerakan adalah shift to left untuk kurangkan haba. Okay. Okay. Sekiranya sistem adalah endothermic, haba berada di sebelah kiri. Okay. So gangguan dia adalah, kita dulu, the system is endothermic.
Okay, endothermic haba sebelah reaktan. Jadi katakanlah gangguan dia adalah when temperature increase. So sebelah sini kita tinggikan. Bila sebelah sini haba lebih, dia akan pergi sebelah kanan. Shift to right. Okay. Sekiranya gangguan berikutnya adalah when temperature decrease. Bermaksud temperature sini direndahkan pada sebelah yang ada haba. Jadi apabila sini rendah, dia akan encounter balik haba tu perlu dibawa kepada sebelah yang rendah tadi. So dia akan bergerak to left. Okay. Okay, so tipsnya adalah kita tengok kedudukan haba kiri ataupun kanan. Okay, ini soalan, contoh. The system is exothermic. Okay, kenapa kena nyatakan exothermic? Sebab kita nak kena beritahu sistem tu adalah apa. Okay, so when temperature is decreased, okay, suhu dikurangkan, bermaksud dia akan kurangkan sebelah sinilah. Okay, suhu dikurangkan. Jadi untuk encounter balik dia gerak kepada right. Okay. Ini benda yang sama tapi suhu ditinggikan untuk encounter balik bergerak kepada sebelah kiri. Ini adalah endothermic, haba sebelah sini, haba ditinggikan, encounter balik sebelah kanan. Okay. Okay, yang ini haba sebelah kiri, haba diturunkan, encounter balik, gerak sebelah kiri. Okay. Ini kemudian, okay, ini adalah yang saya nak bagi tahu pergerakan dia. K ada perubahan dengan K affected by temperature. Okay, KC, KP itulah. KC dan KP terganggu dengan temperature. Okay. Apa yang berlaku adalah increase the temperature, increase the temperature, K akan decrease the temperature, K akan increase. Ini bagi sistem exothermic. Manakala untuk endothermic, increase the temperature, K akan increase, decrease the temperature, K akan decrease. Okay, tengok bacalah. Okay, yang terakhir adalah catalyst, effect of catalyst. Okay, first of all, you need to understand what is the function of catalyst. Catalyst adalah fungsi dia to speed up the reaction. Fungsi dia adalah untuk memcepatkan tindak balas. Okay, macam mana dia percepatkan tindak balas? Dengan cara providing alternative mechanism with lower activation energy, increasing forward and reverse rate at the same extent, shorten the time taken to reach equilibrium. Okay, yang pertama ni yang penting. Function dia adalah macam mana dia speed up the reaction dengan cara dia ubah alternative, dia ubah activation energy. Function dia adalah untuk speed up, macam mana dia speed up, dia ubah activation energy. Okay, so awak tengok graf dekat sini. Okay, kalau graf yang asal, okay, kita ada EA kan dekat sini. Okay, ini EA, let's say adalah EA without catalyst. So dia akan tinggi. Okay, apabila kita tambahkan catalyst, EA tu direndahkan. Ini EA with catalyst. Ini je without ni. Without catalyst. Okay, ini with catalyst. So yang without akan tinggi, with akan menjadi rendah. So yang ini yang dikatakan sebagai dia alter. Dia ubah dia punya activation energy. Okay, tetapi apa kesan dia pada equilibrium? Kesan dia pada equilibrium adalah no effect. Okay, catat dah. No effect on equilibrium position dan value of Kc. Okay, tidak ada kesan. Okay, sebab dia tidak mengubah nilai Kc, dia hanya mempercepatkan tindak balas sahaja. Alright. So yang belakang ni ada latihan-latihan. Kita tengok yang ni kejap. Soalan tutorial nombor 1, state Le Chatelier principle. So awak ambil jawapan dia.
Le Chatelier principle states when a chemical system is disturbed, it attains equilibrium by undergoing a net reaction that reduces the effects of disturbance. Okay, kalau diminta senaraikan disturbance, yang pertama is concentration, yang kedua pressure volume, yang ketiga temperature, yang keempat addition of inert gas at constant PNV, yang kelima addition of catalyst. Okay, so ada 5 disturbance. Sebab kita dah includekan pressure volume tu sekali. Kalau ada setengah buku dia asingkan pressure volume, so dia tambahlah 1 point lagi. Okay, the reason kita combinekan pressure volume sebab dia benda yang sama, pergerakan dia adalah sama. Okay, consider the following equation. Okay, awak cuba buat yang ni, Sat. Explain shift in equilibrium. Okay, tak payah explain, saya nak awak bagi tahu left right saja. Okay, cuba buat soal nombor 1. Saya bagi masa 5 minit. 3 minit. Cuba buat sendiri lah, jangan tengok jawapan. Buat dia dulu. Okay, shift in equilibrium. Okay, yang pertama, tambahkan oksigen. Okay, apa jawapan yang pertama? Left or right? Tambah oksigen. Saya nak tanya Mumtazah. Mumtazah, tambah oksigen, pergerakan equilibrium, left or right? Right, madam. Kuat sikit? Right. Okay, right. R-I-G-H-T. Betul. Okay, tambah oksigen. Jadi sebelah sini lebih tinggi, benda gerak sebelah kanan. Betul? Okay, nombor 2. Removing ammonia. Jawapan daripada Fahmi Putra. Remove ammonia. Right, madam. Ya ke? Ammonia kita remove. Remove tu kita kurangkan. So macam mana Sorry. nak encounter? Dia akan ke left. Yes, dia akan pergi left lah. Okay, sebab kita nak encounter kekurangan dia. Okay, number 3. Temperature increase. Sorry ya. Okay, temperature increase. Sistem adalah exothermic. Tanushree? Move to right, madam. Move to the right. Right ke? Sakna? Temperature increase. Dia hit sebelah sini kan? Hit sebelah sini. Dia increase sebelah situ. Dia shift to the left kot. Kan? Left. Left nah? Boleh? Lagi sekali. Sekarang ni dia adalah exothermic. Exo hit sebelah produk. Okay, so cara ni kita tengok, kita letak hit sebelah situ. So sekarang ni dia increase. Sebelah sini yang increase maksudnya haba banyak sebelah kanan. So nak kurangkan haba, gerak kepada sebelah kiri. Boleh Tanush? Boleh, madam. Okay, tak apa. Okay, last question, adding water. Adding water. Kita dengar daripada Shanji. Left. Okay, left betul.
Okay, very good. Ada lagi tak? Okay, soalan nombor 2. By using Le-Chatelier principle, explain the shift in equilibrium position if any, kalau ada. Okay, shift the equilibrium. Dia minta explain, awak explainkan kemudian lah nah. Cara nak explain ada 3 step saya dah cerita tadi. Saya cuma nak dengar shifting dia saja, left or right. Okay, saya bagi masa dulu. Nah, ni dia ada inert gas semua. Okay, saya tanya Dana. Ready? Okay, soalan yang pertama. Concentration of hydrogen is decreased. Soalan ni untuk Nisa. Shift to the left, madam. Hydrogen gas is decreased. Left ke right? Left kan? Right lah. Right lah kan? Sebab sekarang ni hidrogen dia kurangkan. Maksudnya hidrogen dah kurang dalam sistem. Macam mana dia nak tambah balik hidrogen? Gerak kepada sebelah kanan lah. Okay? Okay, dapat madam. Dapat. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2. Okay, temperature is lowered. Temperature lowered dengar daripada Zulaika. Siti Zulaika, Nazifa. Zulaika ada tak ni? Senyap je. Nur Aniyah. Baik, semua senyap je ni. Tak apalah, saya bincang nanti lambat pula panggil nama seorang-seorang. Okey. Temperature direndahkan. Temperature rendah, sistem adalah sini kan, ada heat dekat sini. So temperature direndahkan dekat sini, so dia akan shift to the left. Okay, awak check nah. Catalyst is added, no change. Okay. C2H6 is removed. Ini dikurangkan. So shift to the left. Okay, next E. Volume container is decreased. Okay, volume decrease. Dia sebut volume tapi kita kena understand lah. Okay, kalau volume decrease, in other word pressure increase. So sistem akan rendahkan balik pressure by forming less small. Okay, less small sebelah sini 1, sebelah sini 2. Less small pergi to the left. Shift to left. Okay. F, pressure decrease. Okay. Pressure decrease, sistem akan tinggikan balik, mesti pergi pada more moles. More moles bagi soalan di atas, dia pergi sebelah kanan, right. Okay. Next, inert gas at constant pressure. Okay, kalau constant pressure, maksudnya sistem tu dari segi gangguan pressure decrease. Sistem akan tinggikan balik dengan pergi pada more moles. Maksudnya juga adalah right. Adding inert at constant volume, jawapan dia no change. Okay, selesai. Awak semaklah sama ada jawapan awak sama tak. R, L, no change. L, L, R, no change. Itu jawapan dia. Okay, so pada muka surat belakang ni saya dah bagi dia punya explanation. So boleh baca. Next is ada soalan pasir tak? Okay, cuba yang ni lah. Okay, ni last. Okay, ada soalan pasir. Okay, biasanya soalan dia taklah minta left right saja.
Okay, soalannya adalah explain ataupun suggest lah, saya minta awak suggest. Suggest how the product could be increased. Macam mana kita nak increasekan produk? Okay, bagi cadangan. Macam mana kita nak increasekan produk? Okay, cara nak increasekan produk adalah sistem perlu bergerak semuanya kepada sebelah kanan. Semua pergerakan mesti ke kanan. Okay, awak kena cadangkan. Okay, cadangan yang pertama, apa kita nak buat supaya produk tambah? Yang pertama, concentration N2O4 kita kena tinggikan. Okay, baru digerak ke sebelah kanan, tak boleh decreasekan. Okay, yang kedua, concentration N2O kena kurangkan so dia akan encounter untuk ke kanan. Okay. Yang ketiga, temperature adalah positif, so sebelah sini. Jadi temperature kena tinggikan supaya dia bergerak kepada sebelah kanan. Okay, pressure pula. Sini 1 mol, sini 2 mol. So sistem kena gerak kepada mol yang banyak, maksudnya gangguan mesti pressure rendah. Okay, pressure rendah ataupun volume tinggi. Pressure rendah, sistem akan tinggikan balik pergerakan ke kanan. Okay. Tu je lah cadangan dia, ada lagi tak? Satu lagi. Adding inert. Add inert gas. Okay, tapi pada constant P. Add constant P. Okay, sebab tambah constant P, pressure akan decrease. Pressure decrease, dia akan tinggikan balik, gerak ke kanan. Macam tu. Okay, so saya ada kat sini 5 cadangan. 2, 3, 4, 5. Macam mana kita nak tingkatkan production dekat compound di atas. Okay, let's say one day awak masuk chemical kan, chemical industry. So the boss ask you lah how to increase the product. So I would like to say how to increase the product is by apa-apa. Macam tu lah awak would like to suggest. Contohlah. Lepas tu awak buka balik lah buku metrik. Okay, nak buat suggestionnya. Okay, so habis dah. Ni awak boleh buat sendiri. Ni dah ada jawapan dah pun. Okay, selesai. Okay, so kita tengok balik apa yang awak belajar hari ini. Okay, tengok balik lah. Okay, hari ni kita masuk calculate degree of dissociation. Okay, kita ada kiraan alpha dan juga percentage alpha. Formulanya adalah changes over initial. Kalau yang ada peratus ni darab dengan 100. Changes pula adalah bergantung kepada X table. Changes tidak semestinya X saja, depend kalau ada stok Q kat depan letakkan. Okay. Yang kedua adalah kita nak compare Q dengan K. Ada 3 kategori iaitu Q kurang daripada K, Q sama dengan K dan Q besar daripada K. Equilibrium adalah Q sama dengan K. Dua di atas dan bawah bukan pada equilibrium. Kalau yang ini dia banyak reactant jadi dia akan shift to the right. Kalau ini dia banyak produk jadi dia shift to the left. Maksudnya dua-dua ni not in equilibrium. Okay. Next is Le Chatelier. Le Chatelier kata apabila sistem diganggu dia akan reattain the equilibrium while shifting to the side to achieve new equilibrium. Okay, contohlah. Okay, kemudian kita apply Le Chatelier principle untuk explain factors that affect the system tadi. So ada beberapa factors which is concentration, pressure volume, addition of inert gas, temperature dan juga catalyst. Okay, yang ini saya dah explain ke setiap satu. So dekat sini C4 ni adalah addition of inert gas. Yang lain-lain adalah C2 dan C1. Okay, harap jelas lah ya. Cuma yang ini awak kena dia tak confuse pun, it just that kena buat more practice lah so that awak nampak left right dia. Okay. Lepas tu okay, ada 2 soalan pasir dekat sini. Soalan 2007, 2008. Ada satu je. Okay, ada ni je lah. Okay, tak banyak. Nanti saya akan post lah siapa yang kena send. Okay, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Habis chapter 6. Okay. Dengan itu kita dah selesai. Sekejap kena off dulu. Okay. Macam mana nak stop recording ni?
Lalu dia tekan kat sini, okay.